Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Amirul Ashraf bin Tuan Ismail dari kelas 6A4. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang kesan negatif aktiviti pelombongan haram terhadap alam sekitar fizikal di Malaysia dan juga langkah untuk memajukan kawasan bekas lombong di Malaysia. Kesan negatif aktiviti pelombongan haram terhadap alam sekitar fizikal di Malaysia yang pertama ialah berlaku kemerosotan kesuburan tanah, iaitu melalui kerja pengorekan dan penembusan tanah. Oleh itu, akan menghilangkan lapisan atas tanah yang kaya dengan nutrien. Kesannya, tanah baru tiada nutrien. Kesan negatif yang kedua ialah berlaku kerosakan ekosistem. Kegiatan pelombongan sering kali mengakibatkan kawasan yang luas diterokai. Oleh itu, penerokaan kawasan ini akan mengakibatkan kemusnahan habitat dan ekosistem semula jadi flora dan fauna. Sebagai contohnya, pelombongan emas secara haram di hutan simpan Mersing pada Jun 2005 telah mengakibatkan kawasan hutan seluas 2 hektar dimusnahkan. Kesannya akan mengakibatkan kemusnahan kawasan laut yang menjadi habitat kepada hidupan marine. Kesan negatif yang ketiga ialah berlaku pencemaran alam sekitar. Pelombongan kuari melalui pemecahan batuan mengakibatkan partikel-partikel terampal seperti habuk dan debu terapun di udara. Oleh itu, asap-asap dari jentera dan kenderaan pengangkutan melombong juga menjadi penyumbang kepada pencemaran alam sekitar berlaku seperti pencemaran udara. Sebagai contohnya, aktiviti pelombongan kuari di Batu Cave di Selangor sering mengakibatkan habuk dan debu serta menjadi punca kepada kejadian jerebu berlaku. Kesannya, pelepasan asap dari kilang memproses gas asli di kawasan industri akan mengakibatkan pencemaran alam sekitar berlaku. Kesan negatif yang keempat ialah berlaku hakisan tanah. Penggondolan dan pendedahan kawasan mengakibatkan struktur dan komposisi tanah musnah akibat daripada aktiviti pelombongan yang dijalankan atasnya. Contohnya, pelombongan tembaga di Bukit Mamuk di Sabah menggalakkan kejadian tanah runtuh dan hakisan tanah di kawasan tersebut. Kesan kejadian tersebut, Sungai Mamuk dipenuhi oleh sedimen-sedimen dan mencetekkan sungai tersebut. Kesannya, kejadian hakisan tanah, kerosakan tanah dan tanah runtuh sering berlaku di kawasan pelombongan yang melibatkan kawasan tanah tinggi. Kesan negatif yang kelima ialah berlaku peningkatan suhu setempat. Kegiatan pelombongan akan menggalakkan penggondolan kawasan tanpa letupan tumbuhan. Contohnya, kegiatan pelombongan kuari di sekitar Selangor dan biji timah sekitar Taiping, Ipoh dan Kinta mengakibatkan kawasan tersebut terdedah kepada bahang dan meningkatkan suhu kawasan tersebut. Kesannya, keadaan ini akan mengakibatkan kelembapan bandingan kawasan tersebut rendah dan akan meningkatkan suhu kawasan tersebut. Kesan negatif yang keenam ialah berlaku perubahan pandan darat. Kegiatan pelombongan telah mewujudkan sebuah pandan darat yang berbeza dari keadaan yang sebelumnya. Oleh itu, kawasan yang digali untuk kegiatan pelombongan pandan darat seperti lekukan, lubang, kolam dan tasik sering kelihatan. Manakala di kawasan cerung bukit pula kesan-kesan pemotongan, penarahan, ketulan-ketulan tinggalan sering didapati. Sebagai contohnya, pelombongan biji timah di sekitar Ipoh, Taiping, Larut dan lain-lain telah mewujudkan pandan darat baru seperti kolang dan tasik. Kesannya,
perubahan pandandarat fizikal yang ketara akan berlaku. Kesan negatif yang ketujuh ialah gangguan sistem hidrologi. Kegiatan pelombongan di kawasan hutan seringkali mengakibatkan kemusnahan kawasan tadahan hujan. Oleh itu, keadaan ini menyebabkan jumlah hujan berkurangan di kawasan tadahan dan seterusnya mengurangkan kapasiti air di dalam alur sungai. Kesannya akan mengganggu punca air ke sungai-sungai utama dan juga sumber air empangan. Kesan negatif aktiviti langkah untuk memajukan kawasan bekas lombong di Malaysia. Yang pertama ialah membaik pulih landscape, iaitu dengan membina kemudahan rekreasi di persekitaran bekas lombong. Oleh itu akan menarik pengunjung untuk beriadah di kawasan tersebut. Kesannya, kawasan tersebut akan menjadi kawasan tumpuan pengunjung. Langkah yang kedua ialah dengan merawat air, iaitu melalui kaedah mukbol atau berbola lumpur. Oleh itu, kaedah ini dapat menyelesaikan masalah pencemaran air. Kesannya akan menggalakkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan di kawasan bekas lombong. Langkah yang ketiga ialah memulihkan kesuburan tanah, iaitu melalui penggunaan baja organik. Oleh itu, kadar keaksidan dalam tanah akan berkurang dan kesuburan tanah dapat dikurangkan. Kesannya, kawasan tersebut dapat dimajukan sebagai kawasan pertanian. Langkah yang keempat ialah menebus guna. Menebus guna kawasan bekas lombong untuk dijadikan kawasan aktiviti pembangunan. Oleh itu, dapat menarik ramai penduduk untuk membina pentempatan di kawasan tersebut. Kesannya, kawasan tersebut dapat dimajukan sebagai kawasan pertempatan. Sekian, terima kasih.